Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita bertemu lagi bagi sesi pengajaran dan pembelajaran untuk subjek matematik pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan masih melihat kepada topik yang keempat, yaitu wang. Baiklah murid-murid, fokus kita pada hari ini, kita masih lagi melihat kepada 4.4 darab wang. Dan standard pembelajaran, kita masih juga melihat kepada 4.4.1 menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga Rp10.000. Manakala objektif pembelajaran pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 4 daripada 6 ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan 10, 100 dan 1000. Hasil darabnya hingga Rp10.000 dengan betul. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada ayat matematik darab yang melibatkan nilai wang dengan 10, 100 dan 1000. Jadi pada sesi pembelajaran sebelum ini kita telah mempelajari darab nilai wang dengan nombor 1 digit. Jadi pada hari ini kita akan darab nilai wang dengan 10, 100 dan 1000. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat bagaimana untuk darab wang dengan nombor 10, 100 dan 1000. Kita lihat contoh ini. Contoh ini terdapat pada buku teks matematik jilid 2 muka surat 9. Jadi murid-murid boleh buka buku teks masing-masing. Kita lihat contoh ini bersama-sama. Jadi adakah murid-murid masih ingat lagi konsep darab yang telah kita pelajari sebelum ini? Jadi di sini 1000 darab Rp9. Kalau ikutkan 1000 darab ini kita boleh tukar kali kan? 1000 kali Rp9. Maksudnya Rp9 ini kamu ulang berapa kali? 1000 kali. Laratkan nak ulang Rp9 itu 1000 kali. Rp9 sampai 1000. Tak laratkan. Sebab itulah kita akan menyelesaikan ayat matematik ini menggunakan teknik yang agak berbeza supaya murid-murid boleh dapatkan jawapan dengan betul dan cepat. Jadi kita lihat bagaimana untuk menjawab menyelesaikan ayat matematik darab dengan wang yang melibatkan wang darab dengan 1000. Jadi kita lihat di sini. Kita mula dulu dengan 1 darab Rp9. Kenapa kita mula dengan 1 dulu? Maksudnya kita ambil dulu 1 yang di depan ini. Jadi kita ambil 1 darab Rp9. Sebab itu sifar yang paling senang. 1 kali Rp9. Maksudnya kita hanya ulang Rp9 itu 1 kali. Jadi kita dapatlah Rp9 ini 1 saja. 1 kali saja. Jadi 1 darab Rp9. Kita akan dapat Rp9. Tapi kita belum jawab soalan sebab soalan minta 1000 bukannya 1 darab. Soalan minta 1000 darab Rp9. Jadi kita akan cuba 2 nombor sekarang. 10 darab Rp9. Kita akan dapat Rp90. Di sini dia ada tandakan sedikit perbezaan warna. Sifar ini dia tanda dengan warna merah jambu. Dan di sini pun warna merah jambu. Maksudnya kalau di sini ada 1 sifar, maka 9 ini pun akan diletak 1 sifar. Baiklah, sekarang kita akan lihat 3 nombor
Kita darab dengan 100. 100 darab 9 ringgit. Jadi kalau ada 2 sifar yang diletak, maka di sini pun ada 2 sifar. Tapi kita belum jawab soalan. Soalan minta 1000. Jadi selepas 100 maka kita akan darab 1000. 1000 darab 9 ringgit. Jadi agak-agaknya murid-murid boleh tak tahu apakah jawapannya? Kalau sini tadi 1 sifar, untuk kawana dulu. Kalau sini tadi ada 1 sifar, maka ini pun ada 1 sifar. Kalau di sini ada 2 sifar, di sini pun ada 2 sifar. Kalau di sini tak ada sifar, di sini pun tak ada sifar. Maksudnya kalau di sini ada 3 sifar. Jadi agak-agaknya di sini apakah jawapannya? Jadi jawapannya pun ada 3 sifar. Jadi kita akan letak 3 sifar. Jadi sekarang kita sudah menjawab soalan. 1000 darab 9 ringgit, maka kita akan dapat 9.000 ringgit. Boleh murid-murid nampak sekarang bagaimana untuk menyelesaikan ayat matematik melibatkan darab 1000? Tidak apa, kita lihat contoh yang seterusnya. Kita lihat contoh yang bukan di dalam buku teks. Contohnya diberi 100 darab 15 ringgit. Jadi cuba kita gunakan teknik yang telah kita pelajari tadi. Kita mulakan dengan darab 1 dulu. Jadi 1 darab 15 ringgit. 1 darab 15 ringgit. Maka tiada sifar kan? Kalau tak ada sifar maksudnya 15 ringgit sahaja. Tak ada sifar. 1 darab 15 ringgit. Jadi kita akan dapat 15 ringgit. Kita akan dapat nombor itu semula, 15 ringgit. Sekarang kita cuba darab 10 darab 15 ringgit. Jadi sekarang kita sudah ambil 10. Jadi 10 darab 15 ringgit. Jadi di sini ada 1 sifar, maka di sini nanti kita pun akan letak 1 sifar. 15 itu kita salin semula dan kita hanya letakkan 1 sifar. 15 ini salin semula dan kita hanya letak 1 sifar. Tapi kita belum jawab soalan sebab soalan minta 100. Jadi 100 darab 15 ringgit. Jadi kamu tahu tak apa jawapannya? Ya, betul. Kita hanya letak 2 sifar. Di sini ada 2 sifar, maka di sini pun ada 2 sifar. Jadi jawapannya adalah 1.500 ringgit. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua. 10 darab 200 ringgit. Jadi kita mula ambil 1 dulu. 1 darab 200 ringgit, kita akan dapat 200 ringgit semula. Sebab 1 kali 200 ringgit, maksudnya diulang 200 ringgit itu diulang 1 kali. Jadi kita akan dapat balik 200 ringgit. Sekarang kita akan darab 10 darab 200 ringgit. Jadi kita akan dapat berapa? Ya, betul. Kita letak 1 sifar. Jadi kita akan dapat 2.000 ringgit. Jadi jawapannya adalah 2.000 ringgit. Seterusnya, kita lihat kepada contoh yang ketiga. 10 darab 6 ringgit. Jadi untuk soalan ini, cuba kita terus tuliskan jawapan menggunakan sifar yang ada. Maksudnya kita tak perlu senaraikan satu persatu seperti teknik tadi, agak panjang kan. Jadi sekarang kita terus tuliskan jawapan yang betul. Sebab kita tahu jawapan itu kita lihat berapa bilangan sifar. Jadi di sini ada 1 sifar, maksudnya kita pun hanya letak 1 sifar. Jadi 10 darab 6 ringgit bersamaan dengan 60 ringgit. Jadi jawapannya 60 ringgit. Terusnya kita lihat yang ini. 100 darab 82 ringgit. Jadi 100 ini ada 2 sifar.
Jadi kita pun letak 2 sifar seperti ini. Jadi 100 darab 82 ringgit, maka jawapannya adalah 8.200 ringgit. Terus dapat jawapan. Jadi langkah kerjanya menjadi pendek dan tapi jawapan tetap betul. Seterusnya 1000 darab 4 ringgit. Jadi 1000 ada 3 sifar. Jadi kita hanya letak 3 sifar di belakang 4 ringgit, maka kita akan dapat jawapan 4.000 ringgit. Cikgu harap murid-murid nampak bagaimana untuk menyelesaikan soalan ini. Kalau ada 1 sifar, maka kita letak 1 sifar. Kalau ada 2, maka kita tambah 2 juga. Kalau ada 3, kita tulis 3 sifar. Jadi itu cara ringkas. Jadi sangat senang kan? Tak mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikannya. Baiklah, kita lihat kepada contoh yang seterusnya. Jadi 10 darab 2 ringgit 30 sen. Jadi untuk soalan ini ada rumah sen. Kalau sebelum ini tadi tak ada rumah sen. Tapi untuk soalan kali ini kita lihat bagaimana kalau ada sen. 10 darab 2 ringgit 30 sen. Jadi konsepnya sama juga. Kita tengok ada berapa sifar di belakang ini, ada 1. Jadi kita letak 1 juga. Jadi kita tambah saja 1 sifar. Tetapi ini bukan jawapan terakhir. Kalau murid-murid tulis jawapan terakhir seperti ini, maka ini adalah salah. Kenapa? Kerana langkah kerja kamu belum selesai. Jadi ingat, kalau melibatkan darab yang ada sen, jadi langkah kerja kamu ada 1 lagi kamu kena buat. Kenapa? Kerana kalau kamu lihat jawapan ini, apa yang berlaku dengan rumah sen ini? Ada 3 nombor. Sedangkan sepatutnya untuk duit, rumah sen hanya boleh ada 2 nombor. Tak ada kamu sebut 2 ringgit 300 sen. Tak ada sebut duit macam tu. Kita hanya sebut 2 ringgit 30 sen. Ataupun 5 ringgit 40 sen. Hanya ada 2 nombor. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu kena gerakkan titik ini. Titik perpuluhan ini kamu kena gerakkan pergi ke belakang agar nombor rumah sen itu hanya tinggal 2 nombor. Jadi kamu kena gerakkan ke belakang. Jadi kamu kena tulis balik semula jawapan menjadi seperti ini, 23 ringgit. Jadi sekarang kedudukan titik perpuluhannya sudah bertukar. Kalau tadi di antara 2 dengan 3 kan titik perpuluhan. Tapi sekarang titik perpuluhannya adalah di antara 3 dan sifar. Dan rumah sen sekarang hanya 2 nombor. Jadi inilah jawapan yang betul. Jadi ingat, jangan berhenti sampai sini sahaja. Jangan berhenti sampai langkah kerja ini. Salah, kerana rumah sennya ada 3 nombor. Rumah sen tak boleh ada 3 nombor, hanya boleh ada 2 nombor. Jadi kena buat satu lagi langkah kerja. Kamu kena tukar kedudukan titik perpuluhan supaya rumah sennya menjadi 2 nombor. Kita lihat contoh yang seterusnya. 100 darab 45 ringgit 60 sen. Jadi kita buat seperti biasa dulu. Kita letak dulu sifar di belakang. Sebab ada 2 sifar, jadi kita akan tambah 2 sifar di belakang. Seperti ini. Jadi sekarang, apa yang kamu perlu buat? Kamu kena alihkan kedudukan titik perpuluhan agar rumah sennya hanya 2 nombor. Okey, jadi untuk ini, kamu tak boleh gerakkan titik itu 1 kali sahaja. Kerana kalau 1 kali, titiknya akan berhenti di antara 6 dengan sifar. Jadi masih ada 3 nombor rumah sen. Jadi kamu kena bergerak berapa kali? 1, 2. Kalau gerak 2 kali, barulah titiknya berada di sini. Berada di sini. Di sini titiknya nanti, jadi sen akan jadi 2 nombor. Jadi seperti ini.
Jadi jawabannya adalah Rp4.560. Jadi pastikan rumah sen hanya ada 2 nombor. Seterusnya 1000 darab Rp83.90. Jadi kita letak dulu sifar. Ada 3 sifar, jadi kita letak 3 sifar. Jadi apa yang berlaku? Di sini kita kena gerakkan titik berapa kali? Kita kena gerakkan titik 3 kali. 1, 2, 3. Jadi kita kena gerakkan titik 3 kali, barulah kedudukan titik perpuluhan itu akan berada di tempat yang sebetulnya dan rumah sen hanya ada 2 nombor sahaja. Jadi cikgu harap murid-murid boleh faham di sini. Yang penting rumah sen mesti hanya ada 2 nombor, tak boleh sampai 3-4 nombor kerana rumah sen hanya sampai puluh sen sahaja rumah dia. Dia hanya ada rumah sen dengan puluh sen. Sebab itulah rumah puluh hanya boleh 2 nombor. Jadi cikgu harap murid-murid dapat menguasai kemahiran ini. Jadi ingat, apabila nilai wang didarab dengan 10, 100, 1000, maka tekniknya kamu gunakan teknik seperti ini. Sangat cepat menjawab dan jawapan pun akan betul. Jadi teknik ini berbeza dengan yang kamu belajar sebelum ini apabila mendarab dengan nombor 1 digit. Kalau darab dengan nombor 1 digit, kamu kena menggunakan sifar. Kalau darab dengan 10, 100, 1000 tak perlu, kamu hanya perlu lihat ada berapa bilangan sifar saja. Perlu lihat ada berapa bilangan sifar. Bilangan sifar inilah yang menentukan berapa sifar kamu kena tulis nanti. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk murid menjawab latihan yang diberikan. Jadi tolong buka muka surat buku teks matematik jilid 2 muka surat 10. Jadi hari ini kamu akan menjawab 2 buku juga, buku teks dan buku aktiviti. Jadi buku teks tadi muka surat 10, kamu sambung soalan yang nombor 2. Kalau sebelum ini kamu jawab soalan nombor 1, jadi hari ini kita menjawab soalan nombor 2. Kenapa? Kerana nombor 2 ini kita baru belajar hari ini kan, darab dengan 10, 100, 1000. Jadi untuk soalan nombor 2 ini diberi dalam bentuk jadual. Jadi kamu tak perlu salin jadual ini, kamu terus salin ayat matematik saja. Contohnya barang yang pertama ini apa? Periuk kan? Jadi periuk ini kuantiti ini maksudnya bilangan periuk yang dibeli. Jadi untuk periuk terdapat 10 periuk yang dibeli. Harga 1 periuk adalah RM245.50. Jadi kalau dia beli 10, jadi kamu kena guna operasi darab. 10 darab RM245.50. Jadi bersamaan dengan berapa jumlah harga periuk yang dibeli. Begitu juga dengan kipas, 100 darab RM68 bersamaan dengan berapa? Kemudian buku nota, 1000 darab RM5 bersamaan dengan berapa? Jadi kamu tak perlu salin jadual ini, kamu terus tuliskan langkah kerja. Baiklah, sekarang kita lihat buku aktiviti matematik muka surat 82. Jadi untuk soalan ini kamu sambung pada muka surat yang sama 82. Kamu buat soalan yang ada bertanda NMYT. Buat soalan 4 soalan yang di bawah itu. Soalan di atas kita telah buat sebelum ini, jadi kamu sambung soalan yang di bawah ini. Setelah siap, hantar ke WhatsApp pribadi cikgu, ambil gambar dengan jelas. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi.